Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Tumpuan berita, Kompleks Sukan Sepau Baharu dijangka akan dibuka kepada orang awam mulai April depan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Sugambas berkata, projek rakyat dengan kos RM14 juta itu dijangka siap pada hujung bulan ini selepas pihak kontraktor melengkapkan kerja-kerja pembinaan. Jelasnya, kompleks sukan itu terdiri daripada stadium tertutup dan stadium terbuka yang menyediakan pelbagai kemudahan untuk kegunaan orang awam. Beliau berkata demikian selepas melawat tapak kompleks berkenaan pada Ahad. Menurut Dato' Ahmad Douglas Sugah lagi, stadium tertutup itu mempunyai dewan serbaguna yang dilengkapi dengan penghawa dingin, 4 gelanggang badminton, tempat duduk untuk penonton, tandas serta sebuah pentas yang dapat digunakan sebagai lokasi untuk program makan malam dengan kapasiti maksimum sebanyak 150 meja. Sementara itu, kemudahan-kemudahan lain yang disediakan di stadium terbuka pula ialah sebuah grandstand, padang bola sepak, trek sintetik untuk acara larian serta tandas. Manakala sebuah padang akan turut disediakan pada masa depan bagi penganjuran permainan gasing tradisional. Selepas lawatan berkenaan, Dato' Ahmad Douglas Sugah melawat ke tapak projek rakyat pasar baru di bawah seliaan Majlis Daerah Betong dengan kos RM5 juta yang dijangka siap pada Julai depan. Berita seterusnya, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Sugambas merakamkan penghargaan kepada ahli jawatankuasa ranting Rimbas Tengah atas usaha gigih diberikan pada pilihan raya negeri ke-12 Sarawak lepas. Katanya, kerjasama padu dari semua AJK ranting berkenaan membolehkan GPS memperolehi kemenangan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat agung ranting 3 tahun sekali sesi 2022-2025 bagi kawasan ranting Rimbas Tengah pada Sabtu. Dalam mesyuarat agung ranting Rimbas Tengah itu menyaksikan tuan rumah Daniel Ranti telah dipilih sebagai ketua ranting baru, manakala Ross Donald dipilih sebagai ketua wanita dan Douglas Engkasan Entry dilantik sebagai ketua pemuda. Pada sebelah petangnya, Dato' Ahmad Douglas dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban turut berkesempatan menghadiri mesyuarat agung ranting 3 tahun sekali sesi 2022-2025 ranting Rimbas Ulu. Dalam ucapannya, beliau mengingatkan semua yang dipilih pada kali ini dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan jayanya untuk pembangunan di kawasan Rimbas Ulu. Pemilihan tersebut menyaksikan tuan rumah Lembang Liang dipilih untuk mengemudi AJK PBB, manakala Betty Agam sebagai ketua wanita dan ketua pemuda disandang Francis Juing Kadat. Selesai program tersebut, Menteri Kewangan kedua dan Ekonomi baru itu mengadakan walkabout di Jalan Penom, Ulu Bayor bersama jurutera Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Betong bagi membincangkan mengenai perkembangan projek berkenaan. Sementara itu, golongan belia khususnya di kawasan Matu disarankan menceburi bidang perniagaan dan usahawan agar turut sama menerima limpahan rezeki dari pembangunan yang dilaksanakan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. John Dajaya, dalam usaha merancangkan bidang keusahawanan di Matu, pihaknya telah memohon kelulusan daripada Kerajaan Sarawak untuk menjadikan bangunan Pejabat Daerah Matu yang lama, Dewan Suara, sebagai pusat usahawan. Katanya, usaha berterusan akan dilakukan untuk memastikan aktiviti ekonomi di kawasan itu terus rancak demi memastikan peniaga ada tempat untuk mencari rezeki. Ditemui semasa merasmikan Medan Selera Matu pada Sabtu, beliau menambah sokongan daripada penduduk setempat untuk mengisi ruang-ruang niaga amat dialu-alukan. Katanya, peniaga juga disaran mendapatkan lesen perniagaan untuk memudahkan mereka menjalankan perniagaan apabila bangunan rumah kedai itu siap kelak. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng berkata, dengan pembinaan tebingan sungai dan Medan Selera yang baru akan dapat menarik pengunjung dari luar ke Matu. Medan Selera Matu menjadi tumpuan pengunjung dari dalam dan luar Matu dengan daya tarikan tersendiri seperti hiasan lampu-lampu yang berwarna-warni serta pertambahan gerai-gerai makanan dengan variasi menu. Selanjutnya, penglibatan bersama kerajaan dan pemain industri swasta dalam pencarian pekerjaan sangat dialu-alukan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti 1, Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus berkata, ini akan memberi manfaat kepada masyarakat khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan. Melalui kolaborasi antara agensi-agensi semasa karnival adalah diharap agar data-data dan maklum balas oleh orang awam dapat dikumpul dan diwujudkan dalam bentuk bank data dan digunakan sebagai rujukan bagi perancangan jabatan pada masa hadapan, sama ada dalam untuk bentuk polisi kemudiannya ataupun
untuk inisiatif yang berbentuk program kemudiannya. Selain daripada itu, bagi menuju ke arah penyampaian perkhidmatan secara digital, diharap sebarang pautan kepada kandungan digital oleh agensi-agensi turut dapat dikongsi masing-masing dan agar dapat diakses oleh orang ramai selepas karnival ini. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Karnival Kerjaya Wanita yang diadakan di Bintang Mega Mall Miri pada Sabtu. Karnival Kerjaya Wanita merupakan sebahagian daripada acara bersempena sambutan Hari Wanita 2022 yang berpusat di Bandaraya Miri dan akan dilancarkan pada 8 Mac 2022 nanti. Datuk Rozi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bekenu berharap karnival ini adalah peluang terbaik untuk pencari kerja khasnya dalam kalangan wanita yang terkesan akibat COVID-19 dan membuka pintu rezeki dan platform bagi membina kerjaya baru serta memberi pendapatan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih berkualiti. Sebanyak 30 booth disediakan dengan penglibatan 11 syarikat terlibat yang menyediakan sekitar 1,000 peluang pekerjaan dan 17 agensi kerajaan dan badan berkanun turut sama dengan mempamerkan perkhidmatan yang ditawarkan untuk rakyat. Manakala di Dun Ngemah, kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Ngemah akan terus menikmati pembangunan hasil daripada pelaksanaan pelbagai projek transformasi luar bandar RTP. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Ani Jana, sebanyak 35 projek RTP dicanangkan untuk dilaksanakan di kawasannya pada tahun ini. Selain itu, katanya Sarawak Multimedia Authority SMA juga akan membina 9 pecawang baru bagi meningkatkan kadar capaian internet dan rangkaian telefon yang lebih baik di Dun Ngemah. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran buku profil skim penempatan semula SPS Nangatada Kanawit pada Sabtu. Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan II Malaysia merangkap ahli Parlimen Kanawit, Datuk Aaron Agodagang yang turut hadir pada majlis tersebut memberitahu banyak projek pembangunan yang dirancang dan akan dibangunkan di kawasan Kanawit. Katanya isu pembangunan di Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Tada juga sentiasa diberikan perhatian. Beliau juga mengucapkan tahniah kepada AJK Induk Nanga Tada kerana telah menerbitkan buku profil SPS Nanga Tada. Laporan mengenai penganjuran Sarawak Aktif yang julung kalinya telah diadakan secara serentak di 12 bahagian di Sarawak. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming, Sarawak Aktif ini suatu yang baik bukan sahaja mencungkil bakat sukan tempatan tetapi juga mampu merapatkan hubungan dan perpaduan di kalangan masyarakat tempatan di negeri ini. Tali penglibatan masyarakat, kita boleh mencungkil bakat sukan tempatan untuk menaikkan mendapat sukan Sarawak di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Oleh itu, mesti mengamalkan budaya sukan di dalam kehidupan harian kita kerana berlibatan bersama dan interaksi dalam aktiviti sukan boleh merampakkan hubungan dan perbantuan antara dan sama lain. Katanya semasa berucap dalam pelancaran Sarawak Aktif peringkat bahagian Bintulu di Dewan Suara Bintulu pada Sabtu. Sarawak Aktif telah dirasmikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bopeng di Dewan Datuk Patinggi Ali Gedong serentak di 12 bahagian di Sarawak. Sementara itu, Residen bahagian Bintulu Datuk Jake Aman Luat dalam ucapan aluannya berkata bahagian Bintulu menganjurkan 3 jenis sukan dengan penglibatan seramai 270 orang antaranya senam robik, e-sport dan petong yang merupakan pilihan masyarakat di Bintulu. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Salam UKAS.